Merdeka! 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 Bentukan Peradaban Majmuk merupakan salah satu aspek penting dalam memartabatkan perlembagaan negara. Peradaban Majmuk merujuk kepada kemajuan yang dicapai apabila pelbagai lapisan masyarakat hidup dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Perlembagaan pula merujuk kepada struktur undang-undang atau prinsip yang mengatur kehidupan sesebuah masyarakat. Oleh hal yang demikian, perlembagaan saling berkait dengan peradaban majmuk kerana perlembagaan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat agar dapat memastikan sesebuah suasana yang harmoni, aman dan damai. Dalam proses pembentukan peradaban majmuk, terdapat beberapa cabaran yang harus diatasi dengan mempraktikkan beberapa langkah yang sesuai. Antara rintangan yang perlu dihadapi ialah isu-isu berkaitan dengan kelangsungan tradisi, keamanan negara dan gelombang hak asasi. Dalam proses pembentukan peradaban majmuk, terdapat pelbagai cabaran yang harus kita hadapi. Kerana negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum yang mempunyai tradisi yang berbeza. Untuk memastikan kelangsungan tradisi, semua pihak mempunyai peranan yang penting, lebih-lebih lagi kerajaan. Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan adalah dengan mengajukan program kesenian dan kebudayaan. Contohnya seperti program menyemarakkan seni budaya yang telah dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, di mana seni budaya dan kepelbagaian cara hidup di Malaysia dapat diperkenalkan kepada masyarakat setempat dan antarabangsa. Bagaimana pula dengan langkah-langkah yang lain? Antara langkah lain yang boleh diambil adalah dengan menjalankan program Kereta Api Sarung. Program Kereta Api Sarung merupakan sebuah acara yang dianjurkan oleh sebuah badan bukan kerajaan, loko Malaysia dengan kolaborasi beberapa buah badan yang lain seperti JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Rapid KL. Antara objektif yang ingin dicapai oleh loko Malaysia adalah untuk mempamerkan dan mengekalkan tradisi kain sarung, sama ada batik atau pelekat, yang menjadi simbol kebudayaan dan warisan masyarakat Melayu. Selain itu, sementara program ini diadakan setiap tahun pada 16 September, program ini adalah bertujuan untuk meraihkan Hari Malaysia. Seterusnya, program ini juga dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam kerana para peserta akan menaiki MRT, KTM dan ERL dan kemudiannya akan berkumpul di satu destinasi yang ditetapkan. Antara kebaikan yang dapat diperoleh melalui program ini adalah program ini dapat menghapuskan sifat perkauman kerana pelbagai kaum akan berkumpul di hari dan tempat yang sama. Selain itu, program ini juga dapat mempamerkan tradisi masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan sebagainya. Sewajarnya, program ini harus diteruskan bagi memastikan kelangsungan tradisi akan berkekalan sepanjang hayat. Sejahtera kepada para penonton. Saya Darwin Roshan merupakan pembaca berita pada pagi ini. Berita utama yang ingin saya sampaikan pada pagi ini berkaitan dengan kes jenayah di Malaysia. Peningkatan jenayah di Malaysia merupakan isu yang memerlukan perhatian oleh kerajaan serta masyarakat. Berdasarkan laporan statistik jenayah Malaysia 2023 yang diterbitkan melalui laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia, jenayah-jenayah seperti gangguan seksual serta penyalahgunaan dadah turut menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Statistik ini menimbulkan kebimbangan bahawa masyarakat kita mungkin menghadapi ancaman keselamatan yang semakin serius jika tidak diatasi dengan segera. Untuk menangani isu ini, penting bagi kerajaan untuk melaksanakan program reformasi penjenayah yang efektif. Melalui program ini, kerajaan mencadangkan bahawa untuk mengukuhkan sistem pendidikan dan latihan dalam penjara. Program ini harus menawarkan kemahiran vokasional, pendidikan asas dan latihan pekerjaan kepada para banduan. Hal ini dapat membantu mempersiapkan mereka untuk kehidupan selepas pembebasan serta mengurangkan para banduan untuk mengulangi
penjanayaan tersebut. Selain itu, penting untuk meningkatkan akses kepada program rawatan dan kaunseling dalam sistem penjara. Ini membantu tahanan yang terlibat dalam penyalahgunaan dada untuk pulih dan mengelakkan kembali kepada kehidupan jenayah. Sokongan selepas pembebasan juga harus diperluas untuk membantu mereka menyesuaikan diri semula ke masyarakat. Saya akan meneruskan dengan usaha untuk mengatasi peningkatan jenayah sejajar dengan prinsip rukun negara Malaysia yang dipegang teguh. Salah satu prinsip rukun adalah kedaulatan undang-undang yang menekankan pentingnya setiap warga negara untuk tidak mengatasi, melebihi dan melanggar undang-undang, keselamatan dan keamanan negara yang dijamin. Dalam pembentukan dan pembinaan majmuk pada hari ini, langkah-langkah penyelesaian termasuk adalah memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlembagaan, menggalakkan dialog antar budaya dan mempromosikan kesedaran asasi manusia. Bagi mengatasi cabaran keamanan negara, peranan NGO boleh menyediakan program peningkatan kesedaran keamanan, memperjuangkan hak-hak asasi dan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam mewujudkan program keselamatan komuniti tempatan. Contohnya, mereka boleh menyelenggara bangkit dialog antara pelbagai masyarakat dan menggalakkan penyertaan aktiviti dan proses demokratik. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi cabaran gelombang hak asasi manusia. Antaranya ialah Kementerian Pelajaran Malaysia dapat mengukuhkan gelombang hak asasi manusia melalui memperkenalkan pendidikan yang mempromosikan kesedaraan dan pemahaman tentang gelombang hak asasi manusia kepada pelajar. Ini dapat dilakukan melalui aktiviti-aktiviti kurikulum yang mencakup topik seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Contohnya, pihak sekolah boleh berkolaborasi dengan organisasi hak manusia supaya pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang memperjuangkan hak-hak sendiri. Bukan itu sahaja, cabaran gelombang hak asasi juga dapat diatasi dengan mengukuhkan institusi perlindungan hak asasi manusia. Kerajaan haruslah mempertingkatkan peranan dan keberkesanan institusi-institusi perlindungan hak asasi manusia seperti Badan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, kerajaan boleh meningkatkan peranan dan sumber daya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia iaitu SUHAKAM untuk memastikan perlindungan dan pemantauan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, kerjasama Malaysia secara antarabangsa merupakan salah satu langkah yang sangat efektif untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia pelbagai kaum. Contohnya, Malaysia haruslah melibatkan diri dalam perjanjian dan persetujuan untuk berkaitan dengan hak asasi manusia untuk meningkatkan tahap perlindungan seperti agar masyarakat dapat menghidup dengan harmoni dan tanpa sebarang pengusuhan kaum. Kesimpulannya, Malaysia menghadapi cabaran dalam memastikan kelangsungan tradisi, keamanan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pendekatan yang melibatkan peranan aktif kerajaan, NGO dan kerjasama antarabangsa. Langkah-langkah yang telah dan sedang dilaksanakan menunjukkan kesedaran dan komitmen terhadap keperluan untuk memelihara kepelbagaian budaya dan perkara ini juga dapat dikaitkan dengan 5 prinsip rukun negara. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Program menyemarakkan seni budaya dan inisiatif seperti Kereta Api Sarung menunjukkan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya dan agama dalam masyarakat Malaysia. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan tradisi yang berbeza, rakyat Malaysia dapat memperdalam kepercayaan masing-masing serentak dengan menghormati kepercayaan orang lain juga. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Program dan inisiatif yang mempromosikan tradisi dan budaya mengajak rakyat Malaysia untuk sentiasa bersatu padu dalam kesihatan kepada negara dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan negara yang bersandarkan kepada prinsip ini. Yang ketiga adalah keluaran perlembagaan, usaha untuk memperkuatkan institusi perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kesedaran tentang undang-undang dan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip keluaran perlembagaan. Ini menekankan bahawa pentingnya untuk menghormati dan mematuhi perlembagaan dan undang-undang yang menjadi asas kepada tata negara Malaysia. Beranjak pula kepada prinsip rukun negara kita yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Langkah-langkah peningkatkan keamanan dan usaha memperbaiki sistem keadilan jenayah termasuk reformasi penjenayah menunjukkan komitmen Malaysia terhadap prinsip ini. Dan akhir sekali, prinsip rukun negara kita yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Inisiatif yang memupuk semangat patriotisme, mempromosikan pemahaman antara budaya dan melibatkan rakyat dalam aktiviti yang meningkatkan kesedaran sosial mencerminkan komitmen Malaysia terhadap prinsip ini.
Untuk mengakhiri video kami pada hari ini, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan sebuah pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami. Di lain masa, bersuah lagi. Sekian, terima kasih.